Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Najib Arif dan ini adalah Niaga Awani. Saham di Asia Pasifik meningkat dalam dagangan awal pagi ini dengan pelabur menantikan data inflasi China. Menurut laporan CNBC, ekonomi Singapura tumbuh pada kadar 6.5% pada suku ketiga, lebih rendah daripada 6.6% yang diunjurkan penganalisis ditinjau Reuters. Saham di pasaran Amerika Syarikat meningkat dalam dagangan Rabu dengan peningkatan disokong saham Amazon dan Microsoft. Dalam masa yang sama, Bank Pusat Amerika dijangka mengurangkan pembelian bondnya bermula pertengahan November, namun masih tidak jelas ancaman inflasi dan bila kadar faedah akan naik. Pada penutup, indeks Dow Jones mendata, Nasdaq naik 105 mata dan S&P 500 naik 13 mata. Pelabur dalam masa yang sama turut memperhatikan musim pengumuman keputusan korporat Amerika Syarikat yang bermula pada Rabu. Seterusnya, indeks harga pengguna di Amerika Syarikat meningkat 5.4% tahun ke tahun pada September. Menurut laporan Jabatan Buruh Amerika, ia adalah pada kadar tertinggi yang dicatatkan sejak 2008. Dan juga ia sama dengan yang disaksikan pada Jun dan juga Julai. Antara penyumbang kepada peningkatan ini adalah peningkatan harga petrol, makanan dan sewa. Kadar inflasi ini meningkat sejak tahun lepas susulan pemulihan permintaan, sekatan penawaran dan juga kekurangan bahan mentah. Ini memaksa perniagaan untuk meningkatkan harga yang seterusnya akan dipindahkan kepada pengguna. Presiden Amerika Syarikat umum pentadbirannya capai persetujuan dengan pelabuhan Los Angeles untuk tingkat operasi kepada 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Ini untuk memastikan rantaian bekalan yang terkandas dan kelewatan dapat diselesaikan. Dan juga tambahnya, syarikat seperti UPS dan juga Walmart telah tawar untuk bantu selesaikan isu ini. Rantaian bekalan yang terkandas atau terlewat ini akibatkan harga setengah barangan meningkat di Amerika. Pelabuhan di Los Angeles dan Long Beach menguruskan 40% daripada kesemua kontena yang masuk ke Amerika Syarikat. Pada Isnin, 62 kapal kontena sedang diuruskan dan 81 masih tidak dapat berlabuh. Menurut Goldman Sachs, barangan yang terkesan dengan sekatan COVID-19 lewat dan terkandas mewakili 80% daripada pertumbuhan inflasi tahun ini. Syarikat pengeluar pesawat Boeing mewajibkan kesemua 125,000 pekerjanya untuk mendapatkan vaksin atau berdepan tindakan dibuang kerja. Mereka harus mendapatkan vaksin tersebut sebelum 8 Disember. Menurut laporan, vaksin COVID-19 akan menjadi syarat pekerjaan, namun pekerja boleh mendapatkan pengecualian atas sebab kesihatan dan kepercayaan agama. Mereka yang mendapat pengecualian akan diwajibkan menjalani ujian COVID-19 secara kerap dan bersedia beri keputusan negatif apabila diminta berbuat demikian. Namun Boeing dijangka berdepan cabaran pelaksanaan di negeri yang dikawal Gubernur Republican. Sebelum ini, Gubernur Texas mengharamkan mana-mana syarikat daripada mewajibkan vaksin COVID-19 kepada pekerja. Trend kemerosotan dalam pengeluaran perindustrian atau IP yang terus dicatatkan pada Ogos bukan sesuatu yang mengejutkan kerana penutupan beberapa sektor ekonomi terus menyebabkan penurunan keseluruhan dalam perniagaan, pelaburan serta keyakinan pengguna. Dan juga M-Bank Research berkata bulan Ogos IP kekal di zon penurunan walaupun sedikit meningkat berbanding bulan Julai. Data Ogos menunjukkan penguncupan 0.7% tahun ke tahun yang lebih kecil berbanding penurunan 5.1% pada bulan Julai. Katanya kesan sekatan ekonomi ini juga mempengaruhi perdagangan, pengedaran dan penurunan 12.2% tahun ke tahun pada Ogos berbanding 14.7% pada Julai. FGV Holdings Berhad giat menerokai pasaran beras wangi bagi merancangkan pasaran produk berkenaan menerusi anak syarikatnya FGV Integrated Farming Holdings Sdn Berhad. Dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan FGV Muhammad Nazrul Izam Mansur berkata ia berikutan kejayaan pelaksanaan program beras wangi Fortified Field berupaya mengoptimumkan penanaman pada
padi wangi tempatan melalui amalan dan juga teknologi pertanian pintar. Katanya kumpulan menyasarkan untuk menguasai kira-kira 3.5% pasaran beras wangi tempatan menjelang akhir 2025 di bawah jenama Saji. Selain itu, FGV komited untuk meningkatkan tahap sara diri SSL industri beras Malaysia dan ia dapat dilakukan menerusi program ini. MDEC mengumumkan geran pemangkin 4IR bernilai sehingga RM2 juta untuk menyokong pengembangan syarikat teknologi yang berpusat di Malaysia. Maxis Berhad memperkukuh kedudukannya dalam pasaran penyelesaian perusahaan apabila mengumumkan pengambil alihan Micris Asia yang Berhad dalam urus niaga bernilai RM157.5 juta. Malakoff Corporation Berhad dan Gas Malaysia Berhad umum kerjasama bagi berkongsi kepakaran dan sumber tenaga mereka dalam menjalankan operasi dan perkhidmatan penyelenggaraan ONM untuk loji penghasilan bersama di Malaysia. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com serta dagangnews.com. Seterusnya, hanya satu perkara yang diharap dapat menyelesaikan masalah air di Selangor. Rakyat perlu didedahkan kepada segala yang berlaku di sebalik kemelut tidak berkesudahan ini, kata Presiden Persatuan Penyelidikan Air dan Tenaga Malaysia AWARE iaitu S. Pia Rapakaran. Hanya dengan itu rakyat dapat memberi tekanan kepada pemimpin negeri untuk menjalankan tugas mereka sebaiknya atau berdepan hukuman ditolak nanti. Beliau memberitahu semua penyelesaian sudah digariskan dalam dasar penstrukturan semula industri perkhidmatan air negara. Bagaimanapun, ia tidak dilaksanakan oleh mereka yang dipertanggungjawabkan. Bila kita tegur, mereka rasa tersinggung. Tapi persoalannya, dah berapa tahun, takkan tak belajar? Kita dah buat banyak model, gagal. Penswastaan, gagal. Kemudian kita buat pengkorporatan, gagal. Eventually kita datang for a regulatory regime. Kita nak strict, tapi kita bagi freedom untuk mereka melakukan kerja. Dalam konteks ini pun masih ada yang cuba buat perkara under table dan sebagainya. So eventually, adakah, as your question saya, adakah wajar untuk penduduk di sini mengalami isu ini secara berterusan? Negeri-negeri lain pun ada isu-isu ni, tapi bukanlah seteruk apa yang sedang berlaku di sini dari tahun 2014. Bila kita bagi warning, ramai yang kata air di empangan melimpah, tak ada masalah, siap bawa hujan lebat. Tapi kalau air mentah tu, kalau ahli parlimen tu dia boleh minum terus, tak apalah, perlu dirawat. Kita kena ada logik. So bila kita cakap dengan orang yang sudah bina tembok, macam kita cakap dengan tembok, baik kita memberi pendedahan kepada rakyat apa sebenarnya isu dan mereka memberi tekanan kepada orang-orang yang mereka pilih. Buat kerja atau next term, out you go. Pihak pakar berkata demikian semasa menjadi tetamu program Agenda Awani pada Rabu. Isu gaji minimum bukanlah satu-satunya aspek yang perlu ditekankan dalam menyelesaikan masalah kos sara hidup dan pengangguran yang dihadapi golongan belia. Bagi pengasas bersama Undi 18, Tarma Pillai, pokok pangkal dalam menjamin anak muda mendapat peluang pekerjaan adalah dengan membuka ruang pelaburan dari negara-negara luar. Gaji minimum bukanlah bukanlah the be all and end all of policy, kan? Saya rasa kita terlalu fokus pada gaji minimum, tapi kita hakikatnya isu gaji rakyat Malaysia, terutamanya isu unemployment atau underemployment yang dihadapi oleh anak muda bukanlah hanya berpegang pada gaji minimum, tidak. Ini adalah isu struktur ekonomi yang lebih besar. Adakah kita cukup adanya FDI atau foreign direct investment yang datang kepada negara ini? Adakah kita cukup ada industri-industri besar? Adakah kita cukup dapat menarik syarikat-syarikat besar untuk datang ke sini, untuk datang melaburkan dan buat syarikat-syarikat supaya graduan contohnya di biotech, graduan kejuruteraan dan sebagainya, nasib mereka terjaga. Dalam pada itu, Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM Faisal Aziz berpendapat negara perlu seiring dengan teknologi revolusi industri IR 4.0 dalam memajukan sektor ekonomi. Jelasnya, syarikat berkaitan kerajaan atau JLC perlu bersifat terbuka dan tidak hanya dikelola oleh mereka yang mempunyai kaitan dengan politik. Yang disebut dengan dasar ekonomi yang terlalu protectionist yang akhirnya menyebabkan kelembapan
anak muda untuk menceburi bidang perniagaan yang lebih mencabar, akhirnya menyebabkan kita ketinggalan. Negara kita dikhawatiri ketinggalan berbanding dengan anak muda di negara lain yang mungkin galakannya lebih besar diberikan. Kerana apa? Kerana mungkin dasar-dasar perubahan yang berlaku. Jadi saya fikir untuk kita menangani isu ini perlunya ada mentaliti inovasi. Mereka berkata demikian ketika ditemu bual Esro Awani menerusi program Borak Bajet Kita pada Rabu.